A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Insya-Allah kita sama-sama membuka majlis ilmu kita pada malam ni dengan membaca surah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin 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 ya rabbal alamin. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selawat dan salam kepada kita panjatkan kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang saya kasihi Tuan Imam, dikasihi Tuan Bilal dan seterusnya ahli-ahli jemaah, tetamu-tetamu Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah bertemu lagi kita pada malam ni dalam serba sedikit pembacaan pengajian kita kitab Fiqh Al-Manhaji, iaitu panduan-panduan yang diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimanakah melaksanakan ibadah. Pada malam ni kita sampai kepada perkara-perkara yang bagaimanakah hendak menyucikan daripada najis. Bagaimana kita ni apabila najis telah terkena pada sama ada badan, sama ada pakaian ataupun pada tempat. Tiga perkara yang ulama-ulama sebut. Kalau terkena pada kereta, bukan pakaian. Terkena pada tayar kereta, lagilah bukan pakaian. Ini badan, pakaian atau tempat. Tiga perkara tu. Kerana apa tiga perkara ni ulama sebut? Kerana tiga perkara inilah yang kita nak bawa untuk sembahyang. Yang lain tak bawa sembahyang. Kereta kita bawa juga kereta dari rumah, dari rimba datang sini, memanglah bawa kereta, tapi kita tak bawa masuk dalam masjid. Bukan kita sembahyang dalam kereta. Tapi kalau sembahyang dalam kereta macam mana? Perlu suci tak kereta tu? Tak. Dia tempat ni maksudnya ialah tempat tu tempat yang tersentuh dengan kita. Maknanya kalau sajadah, katakan sajadah, bukan dalam masjid lah saya ceritakan, sajadah di rumah, katakan tepi hujung sajadah sana tu ada najis, tapi dia tak terkena pada tempat kita sembahyang. Jadi itu tak mengapa. Jadi yang tak boleh ni ialah tempat kita tu terkena najis. Tempat sujud contohnya, kalau tengah-tengah ni macam mana? Kita sujud macam tu, tengah-tengah ni ada najis kata, tapi kita tak kena najis atas sajadah tu, katakanlah, mana tahu kan, tiba-tiba datang mana kan anak kucing, kucing berak ni dahsyat lagi ni, kucing tu pandai pula dia berak tengah-tengah tu kata, tepi tu tak berak, kita pun nak sembahyang kan, tapi kita tak sentuh dengan kita, itu tak apa. Dia maksud tempat ni bukan maknanya sejadah mesti suci, bukan, tapi tempat yang kita nak sembahyang tu, tempat yang tersentuh dengan kita tu tangan kita, lutut kita, itu pakaian. Dan juga yang kedua pakaian, yang ketiganya badan lah. Jadi apabila terkena najis, ketiga-tiga perkara tu, sama ada najis ni dua jenis. Dia sebut sebelum daripada ni kita dah ceritakan, najis ni ada dua jenis. Yang pertama namanya, ulama-ulama fiqh sebut namanya najis aini, nama dia. Aini ni artinya ialah najis tu wujud, ada seketul tu, nampak seketul. Seketul tu maknanya nampak warnanya ke, nampak zatnya ke, nampak colornya ke, ikutlah nampak. Tapi kadang-kadang ada najis yang tak nampak. Tak nampak tu macam mana pula najis yang tak nampak jadi nampak? Contoh, pakaian kita terkena najis, tapi oleh kerana dia dah lama sangat terbiar situ, hilang bau. Contohnya hilang bau, hilang rasa, tapi belum basuh pakaian tu. Anak kita, cucu kita kencing atas kain tu kan, kita tinggal situ, lama-lama bau pun tak ada dah, rasa pun tak ada dah, tapi baju tu tetap najis lagi. Itu nama dia najis hukmi, nama dia. Hukmi itu artinya lah dari segi hukumnya masih lagi najis tu najis, pakaian tu najis. Perlu basuh tak perlu basuh? Perlu basuh. Perlu basuh juga. Cuma yang tadi ni, yang ain ni, cara basuh dia lain sikit. Yang hukmi, cara basuh dia lain sikit. Macam mana beza cara basuh ni? Yang ain ni, yang nampak ni, mesti syarat dia dihilangkan terlebih dahulu. Ain tu mesti hilangkan dulu. Kalau ada seketul-seketul, tak boleh, tak dipanggil basuh lagi, baru menghilangkan.
Macam itulah ni. Kalau hukmi cukuplah dengan dibasuh saja, tak perlu hilang, dah memang dah hilang. Tu. Jadi kedua-dua tu dipanggil membersihkan najis. Kaifa tathiru minan najasat. Disebut sini at-tatahhur minan najasah al-mughallazah. Jadi kita sebut hari itu bahawa najis ni ada 3 jenis: najis berat, najis pertengahan dan juga najis ringan. Diceritakan cara mudahnya insya-Allah. Najis yang berat ni ialah sama ada al-qalb wal khinzir, anjing dan juga babi. Wa hazihi la tathur illa iza ghasalat sab'a marrat. Syarat dia mestilah 7 kali. Tak jadi suci mesti basuh 7 kali. Tak kira aini hukmi. Maksudnya aini hukmi itu macam mana? Hukmi itu kalau contohlah kata anjing tu kita nampak dah dijilat jilat slipper kita tu di luar tu kan, kita tengok dalam cermin, ya Allah anjing ni jilat dah. Tapi sebab slipper tu terbiar kan, tengah panas, embun panas, nanti dah 2-3 hari pergi tengok tak ada dah, tak baru dah. Tapi kita tahu memang slipper tu lah dijilat oleh anjing. Syarat dia nak sucikan mesti basuh 7 kali juga. Mesti 7 kali juga. Dan salah satunya dengan tanah. Sawa'an kanat an-najasah ainiyah atau hukmiyah. Sama ada aini ataupun hukmi. Dia kata kalau najis tu mughallazah, najis anjing dan babi mesti. Wa sawa'an kanat ala saubin au badanin au makanin, sama ada pada pakaian, badan ataupun makan. Tempat makan tu tempat bahasa Melayu makan. Bahasa Arab makan tu maknanya tempat maknanya. Tempat tadi kita dah sebut dah. Tempat tu maknanya ialah tempat bersentuh dengan kita semasa kita nak solat tu. Kalau kita nak solat dalam kereta lah katakan, kita sebut hari tu ada sebut katanya sembahyang dalam kereta. Saya rasa pernah sebut lah. Sembahyang ni boleh dalam kereta, sembahyang sunat. Sembahyang sunat lah, bukan sembahyang wajib. Kita ni gopoh sangat nak balik ke Belait malam. Selesai sembahyang isyak, kita pun bawa kereta, kita sembahyang dalam kereta tu. Tak kiralah orang kata Allah malasnya. Tak kiralah orang kata malas-malas, yang penting aku nak sembahyang. Nak ceritanya aku nak sembahyang kan. Daripada bawa kereta tak sembahyang langsung, daripada duduk dengar apa kita, dengar Hindustan dalam kereta. Contoh dulu. Baik kita sembahyang tarawih kata. Boleh. Sembahyang sunat boleh dalam kenderaan. Menghadap ke mana? Menghadap ke mana-mana lah. Yang kereta tu jalan, janganlah nak menghadap tu kan. Maknanya akad takbir, lepas tu ikutlah kereta tu nak menghadap mana-mana. Nak rokok turun sikit. Nak sujud turun sikit lagi. Jangan turun bawah steering tu, masuk dalam parit. Turun sampai nampak lah kalau macam tu berdiri, kemudian turun sikit, angkat sikit, turun sikit lagi, tengok lagi depan tu, jangan tak tengok. Itu boleh maknanya. Jadi masalah dia kata, macam tu macam mana saya nak sembahyang, tayar kereta bekas pijak tadi, tahi lembu lah, tahi gajah, tahi apa semua kan, kotor lah tu kereta tak kena kita, tak kena badan kita. Itu tempat tu maksudnya ialah tempat yang tersentuh dengan kita semasa kita sembahyang tu. Steering tu kena bersih lah, sebab kita pegang steering. Tempat duduk tu, cushion tu kena bersih lah. Tapi kalau bawah cushion tu ada tahi macam mana, bawah cushion, bawah benda tu, kapet bawah tu, itu tak apa. Kalau tak tahu macam mana, kita rasa macam kotor lah. Tadi bekas saya berjalan lah, kasut ni macam mana pakai kasut, kena buang ke pakai stocking ke? InsyaAllah lepas daripada ni akan ada tajuk dia ialah najis yang dimaafkan, insyaAllah. Jadi kita tengok dulu itu cara membasuh najis yang pertama, iaitu najis yang berat, sama ada ainiyah ataupun hukmiyah, sama ada nampak ataupun tak nampak. Wa sawa'an kanat ala saubin au badanin au makanin wa dalilu zalika hadisun wulughul qalb. Mana ulama-ulama dapat 7 kali ni ialah kerana dia kata hadis yang telah kita baca pada minggu lepas, 2 minggu lepas. Itu yang pertama. Yang kedua, najis mukhaffafah. Ni pun membersihkan najis mukhaffafah. Najis apa? Najis ringan kita panggil. Ringan tu apa? Air kencing kanak-kanak lelaki yang belum sampai umurnya 2 tahun dan belum minum susu manusia. Itu. Susu manusia. Kalau susu lembu tak boleh lah. Susu manusia. Susu manusia tu mungkin emak dia, mungkin orang lain, tapi susu manusia.
Jadi bila minum susu, hanya minum susu manusia saja, tak ada, jarang lah sekarang ni ada orang menyusu saja, dia tak makan makanan, tak ada, saya rasa jarang dah mesti makan apa, susu Domex ke Everyday ke, tak tahulah kan, Everready ke. Everready bateri dah dia mati dah. Maknanya makanlah susu apa, itu tak boleh lah, bila susu tu tak boleh. Jadi tapi kalaulah ada budak ni macam ni, dia kata wahya baulus sabi allazi lam yat'am illa al-laban wa hazihi najasah tathur bi rashil ma. Kita dah baca hari tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang budak Damek tu kencing atas baju Nabi, kemudian Nabi hanya ambil air renjis. Renjis jadi renjis mudah, ambil renjis. Kemudian sekarang ada orang tanya biasanya, kalau budak ni, budak yang orang bawa ni kan, budak pakai pampers ni, tak, kadang-kadang kita tengok kan, ni kadang-kadang kita pun keliru juga. Pergi Mekah, ni zaman boleh pergi ke Mekah lah, zaman sekarang tak boleh pergi ke Mekah lagi. Kadang-kadang tu orang Arab ni, anak dia menangis, dia ambil, dia berukun, lepas sembahyang kan. Padahal budak tu ada najis dalam pampers dia tu, dah kencing dalam tu, tak apa-apa budak, tak berbau kan. Jadi kadang-kadang orang kita ni bila tengok orang Arab buat macam tu, dia pun buat jugalah. Dia kata Arab buat, dia kata Arab ni bukannya Imam Syafi'i Arab ni kan, yang kita nak ikut-ikut ni kan. Arab kan, Arab ada pandai, ada tak pandai, tu nombor satu. Yang kedua, Arab pun ada kadang-kadang mazhab Syafi'i, ada bukan mazhab Syafi'i. Biasanya Arab ni bukan mazhab Syafi'i. Kalau sebelah-sebelah utara Afrika tu Maliki, kalau sebelah-sebelah Arab Saudi semua tu Hambali, kalau sebelah Syria ke ataupun negeri Mesir ke Hanafi. Yang Syafi'i ni sikit je orang Arab ni. Jadi sebab itulah orang Arab jangan jadi dalil lah kan. Ikut mazhab Syafi'i tak boleh. Kalau budak tu memang ada apa ni, najis dalam pampers dia tu, walaupun tak sentuh dengan kita, dipanggil, sebab kita ni menanggung, dipanggil menanggung ni artinya ialah dia duduk atas kita, dia memberati kita, memberati. Kalau sentuh dia lain tak apa, kalau sentuh dia, budak ada tepi tu, kita sentuh kepala dia tu, dalam pampers dia tu ada najis, itu tak apa, tu dia tak dia dipanggil apa ni, tidak memberati, dipanggil tak menanggung dalam bahasa Arab. Gitulah ya. Yang ada najis beg tu, yang style tu, yang bawa beg tu. Ni ada soalan ni, yang bawa beg kencing dalam tu tak? Itu dimaafkan. Sebab dia kira cuma syarat dia kata orang yang pakai beg tu kemudian ada saluran tu kan? Saluran yang luar tu kena bersih kalau ada najis. Yang dalam tu itu dikira macam perut kita. Dalam perut kita ada najis tak? Banyak perut kita najis ni. Tapi dalam. Jadi yang tu pun, yang plastik tu, sebab itulah cara dia, perubatan dia kan, maknanya itu dimaafkan lah, maknanya dikira macam perut dia juga. Itu kan. Tapi syarat dia yang luar tu kena basuh. Saluran dia tu kalau terkena najis lah, macam tu lah. Itu sawaan kanat. Jadi dia kata tadi ialah najis mukhaffafah tu mestilah dibasuh kan. Yang ketiga, at-tatahhur minan najasah al-mutawassithah, najis pertengahan, najis jenis yang pertengahan, yang majoriti najis adalah daripada kategori ni, iaitu najasatun ma'adal kalbi wal khinzir, selain daripada anjing dan babi, wassabi, dan kanak-kanak yang tadi. Wa hazihin najasah innama tatuhuru iza jaral ma' alaiha wa zahaba bi asariha. Dua perkara, dua syarat dia kata. Najis yang pertengahan ni dua syarat nak suci dia. Yang pertamanya ialah mestilah air melalui, bukan air jatuh padanya, dia mesti air melalui padanya. Maknanya melalui tu kita panggil dalam bahasa Melayu mungkin bilas, mungkin melalui, dibilas, air jatuh padanya, bukan dia jatuh dalam air. Kadang-kadang ada orang basuh ikan tak kan, ikan dia letak besen tu, dia letak ikan dalam tu, kemudian dia masukkan air, kemudian dia goyang, dia buang air. Itu tak jadi, itu bukan basuh tu nama dia, itu basuh bahasa Melayu, bukan basuh mengikut fiqh ni. Basuh mengikut fiqh ialah kena air tu letak ikan situ, ataupun kalau kita ada benda ni yang jenis berlubang tu kan, itu boleh berlubang. Maknanya apa, kita letak dalam tu, air jatuh dari benda tu, air turun ke bawah, itu maknanya air melalui ikan. Itu macam tu lah ya. Macam mana? Mandi. Shower tu. Kemudian
Boleh letak bawah tu, letak najis bawah tu, benda yang terkena najis. Boleh boleh. Yang pentingnya ialah air jatuh ke atas najis. Inilah yang kita sebut hari tu pernah sebut masalah mesin basuh. Mesin basuh ni air jatuh ke atasnya ke ataupun dia berendang dalam air tu. Masalah kan dia duduk pusing kan. Air jatuh situ. Betul lah. Tapi dia takut macam tu. Kemudian di situ, kemudian dia duduk pusing. Kemudian dia buang air di bawah tu. Dia bukannya masuk air terus dia buang. Itu ada isu sikit lah. Cerita panjangnya ialah sebab itulah dinasihatkan untuk keluar selamatnya ialah bila pakaian untuk dibasuh menggunakan mesin basuh, washing machine, ialah kita asingkan dulu yang kena najis dengan yang tak najis. Yang kena najis tu ertinya apa? Yang memang betul-betul kena najis, kita confirm kena najis. Contohnya apa? Pakaian budak-budak yang kena najis lah, kencing semua tu, letak sebelah. Yang pakaian yang busuk-busuk kita ni biasa tak kena najis. Kita ni cuma bau peluh tak najis, cuma bau. Jadi kita nak basuh juga. Jadi eloknya kita asing dulu, kemudian yang ni yang kena najis ni kita basuh dulu, kita bilas dulu, basuh inilah luar, kemudian barulah campak dalam mesin basuh. Supaya apa? Keluarlah daripada pendapat-pendapat ulama yang banyak lah yang kata ini tak boleh semua kan. Macam-macam lah pendapat situ. Yang selamatnya macam tu kita buat ni. Jadi itu adalah membersih najis yang mutawassitah, yang pertengahan. Jadi dia kata sini yang pertama apa? Mestilah jatuh air di atasnya. Yang keduanya zahaba bi asariha, mestilah hilang kesan najis tu, jangan masih ada lagi. Macam mana masih ada? Contohnya kita basuh satu benda, dia ada 3 benda yang mesti hilang. Yang pertama bau, yang kedua color, yang ketiga rasa. Yang bau ni boleh hidung lah, kita guna hidung. Kalau color, kita guna mata. Masalahnya sikit ni yang rasa, takkan nak jilat tak? Tu isu dia. Jadi macam mana? Ikut ulama katalah kan, dia panjang cerita ni tentang gunalah ni, guna ni lah, guna cuka lah, bukan guna cuka apa, diandaikan sebagai cuka lah, air mawar, macam-macam sekali. Tapi kita ringkaslah cerita ni ialah apa, ginilah kan, iaitu syarat dia ialah kita menghilangkan, satunya kita menghilangkan tu ialah pada ghalabatuz zon. Ghalabatuz zon ni maknanya bukan mesti yakin 100% dah hilang, tapi maknanya kita rasa dah hilang dah tu, itu dah cukup. Sebagai contohnya basuh najis kan, kita basuh buang air lah kan. Kalau kita basuh buang air kita tahu lah kan. Kalau licin-licin lagi tu mana ada lagi dah tu lah kan. Licin-licin ni ada. Khusus kerbau kan, kita cuci masih boleh masak dimakan. Tu ni kita sembelih korban kita sembelih korban kita pun bersihlah najis dia tu, perut dia tu kan, perut usus dia kita bersih, kita ambil perut dia, kadang-kadang kita dah basuh dah ada lagi bau kan. Betul kita dah ada bau lagi, ada warna pun ada, warna ada juga. Warna pun ada. Dia dalam mazhab Syafi'i ni tak boleh lebih daripada 1. Kalau 1 susah nak dibuang, maksud dimaafkan. 1 tu macam mana? Contohnya darah darah. Saya sebut dia ada 3 kan? Ada bau, ada rasa, ada warna. Ni Bau masih ada. Warna ada lagi? Tak boleh lah. Kena basuh lagi lah sampai hilang warna tu. Tapi warna tu warna dia ke warna perut tu? Warna perut tu hitam-hitam. Kalau warna perut tu tak apalah. Contohnya darah, kita basuh darah. Baju kena darah. Kemudian basuh. Rasa dah tak ada dah, bau tak ada dah, bau darah ni. Cuma color masih ada tak kadang-kadang tak. Itu dimaafkan. Nanti ada dalam bahagian dimaafkan. Perkara-perkara yang dimaafkan apabila dah sudah dibasuh tapi tak hilang juga. Jadi kalau tak hilang itu dimaafkan. Janganlah sampai benda ni basuh daging contoh kan, basuh daging kan, kadang-kadang dia merah tu kan, keluar darah lagi tak kan. Kita masak kadang-kadang dia keluar pula kan, pada daging tu kan. Kadang-kadang kita letak tu hati lagi merah. Dia tak wajib basuh sampai putih. Ambil daging tu basuh sampai putih. Putih tu bukan daging tu. Itu dah jadi apa tu? Jadi spam tu tak. Habis rasa. Dia cukup basuh sekali, lepas tu yang keluar darah lepas tu dimaafkan. Nanti ada 4 cerita dia. Jadi tu secara mudah lah kita basuh ni ialah dia kata tadi mestilah hilang dialihkan satu syarat dia, dan yang kedua
hilang 3 perkara tadi tu. Kalau masih tinggal 1, dimaafkan. 1 daripada 3. Jadi kalau kita basuh buang dan syarat hilang tu ialah bukannya syarat yakin, tapi maksudnya ialah dia panggil ghalabatuz zon, iaitu kuatlah kita kata. Jadi tak perlu cium kalau kita basuh buang air. Kan basuh buang basuh bau pula kata. Tak perlu cium tu. Bahkan setengah ulama kata makruh cium tu. Sebab apa? Nanti dia akan membawa kepada was-was. Was-was nanti kan. Kita tengok ada ke tak ada lagi. Tengok dulu dalam bilik air 30 minit. Basuh saja 30 minit. Habis kan. Tu jadi tak perlu tak perlu macam tu. Basuh sekadar-sekadar kalau dah rasa dah tak ada tu, tak perlu intai pula nanti tak cermin pula tu. Tengok. Setiap kali tengok tak perlu. Itulah lebih kurang Jadi sekarang ni kita masuklah pula ni bab yang seterusnya ialah tathiru juludil maitati ghairul kalbi wal khinzir. Sekarang ni ialah ada bab pendek je dia sebut sini ialah tentang sucinya kulit binatang, kulit bangkai, minta maaf. Sucinya kulit bangkai selain daripada anjing dan juga babi. Kulit bangkai, suci kulit bangkai selain daripada anjing dan babi. Anjing dan babi tolak tepi dulu. Anjing dan babi ni buat macam-macam mana pun memang najis. Basuh 7 kali memang najis. Anjing tu nak basuh, ambil mandikan anjing 7 kali macam mana? Lepas tu kita peluk dia, tak boleh. Anjing tak boleh, babi tak boleh. Sudah, tolak satu cerita. Sekarang ni binatang pula. Binatang ni bila dia dah mati, ada yang disembelih, ada tak disembelih. Kalau disembelih dan dia tu jenis boleh dimakan, maka dia sucilah dia. Suci semua. Kecuali yang najis lah Najis dia tu taklah suci. Tapi semua dia tu suci. Tanduk dia suci, kepala dia suci. Kita kata boleh makan lah. Boleh nak makan. Nak makan mentah-mentah. Kalau awak selera makan lah. Dia tak najis dia boleh makan maknanya. Jangan yang najis dia apa? Najis dia lah. Najis dia tu dan juga darah dia. Itulah najis jadi yang lain tu boleh. Habis cerita yang dimakan, yang boleh makan. Tapi kalau tak sembelih, jadi bangkai. Lembu mati kena langgar. Ada lembu sini, lembu jarang sini. Tempat saya selalu lembu, banyak lembu. Lembu ni orang bela lembu tapi dia lepas. Tempat saya tu. Jadi selalulah kena langgar. Langgar mati terlentang tepi tu. Terkangkang tu lembu gemuk tu. Boleh tak? Kira bangkai tu, bangkai. Sebab tak sembelih. Tapi minta maaf satu lagi binatang yang tak dimakan, bangkai tak? Kalau dia mati bangkai. Kalau dia mati, kalau tak mati tak bangkai. Kalau dia mati, maknanya mati macam mana? Dia mati disembelih ke tak sembelih ke, tetap bangkai juga. Harimau sembelih, bangkai. Kucing sembelih, bangkai. Apa lagi? Keledai sembelih, bangkai. Sebab dia tak dimakan. Walaupun sembelih dia tetap bangkai juga. Masalah ni sekarang ni kita nak cerita, yang dia nak cerita sini ialah kalaulah binatang yang bangkai ni, bila bangkai ni najis semua, dia tu najis, start daripada hujung kepala dia sampai hujung ke ekor tu semua najis. Tak boleh cuci ke Ustaz? Tak boleh suci dah. Ada orang yang dibuat anak gendang lah. Kita ni nak cerita dia. Topik dia aja. Tepat sekali soalan yang menepati dengan kalau ikut asal dia semua najis. Cuma ni ada cuma ni. Jadi kalau tak dengar cuma ni jadi semua najis. Cuma dia kata, ulama kata dikecualikan satu saja, iaitu apa? Kulitnya. Kulitnya. Jadi sekarang kita nak cerita pasal kulit ni. Sebab apa ulama kata kulit bangkai, bukan kulit. Kalau lembu kita sembelih hari korban ni, itu tak najis tu, bulu tak najis, semua tak najis tu. Yang kena langgar Ustaz. Ni yang cerita pasal kena langgar ni. Betul. Buaya kena langgar. Saya tengok di Sungai Tujuh hari tu. Saya lalu berhenti tengok ada buaya terlentar tengah jalan tu. Rupanya kena langgar oleh lori. Kalau saya nak ambil boleh lah tu. Dia ambil kulit buaya tu, jadi sekerja lah tapi. Sebab situ tepi tu ada babi sekali. Dia langgar dulu, babi dengan mana satu mati dulu tak tahu. Jadi itu di Sungai Tujuh, antara Sungai Tujuh dengan immigration tu, daripada Blight. Jadi cerita ni, kalau kulit binatang tu kita boleh ambil walaupun dia bangkai, dia najis tapi boleh disucikan. Ingat kulit saja.
bulu tak boleh, tanduk tak boleh, semua tak boleh kecuali kulit saja. Jadi bagaimana dia boleh jadi suci? Ulama kata suci dengan ad-dibar dipanggil. Ad-dibar ni kenapa yang ulama kata? Sebab Nabi SAW satu hari pernah Nabi ni berjalan dengan para sahabat, tiba-tiba tengok ada satu keldai mati. Biasalah kan, orang Arab banyak guna keldai. Keldai ni bagus kan, dia kuat. Dia bawa barang kuat, orang naik 2 orang boleh. Kalau orang Melayu ni dia senyum je kalau 2 orang ni kan. Orang Arab pun dia boleh bawa 2 orang, power. Keldai ni dia kecil, tapi kuat. Jadi dia ni kalau Nabi tengok dia mati, kemudian dia orang sahabat-sahabat ni biarlah nasi tu kan, maknanya biarlah, biasalah biar tak nak. Nabi SAW kata, kenapa kamu tak ambil dia? Ambil lah. Mereka kata, dia mati ya Rasulullah, dia mati lah, nak ambil macam mana? Tapi Nabi kata apa? Iza dubiral ihabu faqat tahura. Nabi kata, Nabi pun mengeluarlah hadisnya. Hadis Nabi kata apa? Apabila kulit binatang disamak, disamak, maka dia akan jadi suci. Ingat sini ada 2 perkataan Melayu lah, dulu saya pun confuse juga, samak dengan sertu. Sertu yang basuh 7 kali tu, samak ni yang bahasa Melayu, tapi tak salah ni nak cakap kan, takut salah. Yang sertu 7 kali, yang samak ni ialah samak kulit binatang. Jadi macam mana kita nak buat? Binatang tu dah mati, ambil kulit dia. Ambil kulit dia tu, ada apa pada kulit tu? Biasalah melekat lah lemak dia lah, daging, adalah bulu. Jadi kena suci, kena bersihkan semua dulu dengan sabun, dengan apa-apa. Kemudian kena dipanggil samak. Apa maksud samak ni? Samak ni dia kata sini ialah, samak ni wa yajibu ghuslul jil bil ma. Nombor 1 kena basuh dulu. Sebab apa kena basuh kulit tu? Sebab dia bercampur dengan najis kan situ kan. Itu nombor 1. Kemudian ba'da dibra, dabri, selepas daripada disamak. Jadi samak tu macam mana? Iaitu naz'u rutubatul jild. Syarat dia, samak ni artinya kita mesti buang cecair yang ada pada kulit tu. Rutubah, yang basah-basah. Perkara-perkara yang basah apa? Daging dia ke, lemak dia ke, apa lagi tu, kalau pada kulit macam tu lah, yang lemak-lemak lah, yang lendir-lendir dia tu, semua kena bersihkan tu. Kena bersihkan. Allati yufsidu ibqa'uha. Apa yang kena bersih tu? Lemak yang macam mana dia kata? Iaitu yang boleh menyebabkan dia akan rosak, berbau semula kalau direndam dalam air selepas kalau tak dibuang tu. Macam tu. Jadi contoh macam ni dia kata kan, kita beli baju kulit daripada Spanyol. Contoh Spanyol ni main ni. Jadi baju kulit, siapa yang samak kulit tu? Mestilah kulit tu tak sembelih tak, biasa tak kan. Lembu tak ambil mana, lembu dia lah kan. Lembu orang putih tu dia pun ambil dia pakai, dia pun kulit tu dia pun ambil, dia pun samak. Samak dia buat macam mana samak tu? Samak dia digunalah kimia zaman dulu lah. Zaman sekarang, zaman dulu orang kata boleh guna tahik merpati. Saya pun tak tahu, tak pernah guna tahik merpati. Sebab dia kata tahik merpati tu tajam. Ataupun guna tawas. Orang sini panggil tawas tawas. Tawas ni orang buat ketiak lah kata kan, orang letak dalam air yang keruh tu dia akan jadi jernih kan, tu tawas ni. Tawas tu dia kata tajam. Jadi tu orang zaman dulu dia guna tawas, dia guna apa semua, lepas tu dia jemur kering. Bila jemur kering dah jadi belulang orang panggil kan, cuba rendam dalam air, dia jadi busuk tak? Biasa dia tak busuk tau. Jadi kalau baju kita tu, kasut kita rendam dalam air, dia tak busuk tau. Itu maknanya apa tu? Bila tak busuk tu artinya dah settle, samak dah menjadi. Kalau masih berbau semula, maknanya ada something yang masih melekat tu yang tak habis betul-betul. Jadi bila dah buat macam tu, bila dah kita basuh semua, kita dah minta maaf, bila kita dah dibak dipanggil tadi tu, kita dah samak tadi tu, kemudian selesai semua sekali, kena basuh sekali lagi, last sekali kena basuh. Bila last basuh, baju itu telah belulang itu menjadi suci zahir dan batin, dia kata. Apa maksud zahir batin ni? Macam zahir batin selamat hari raya bukan. Maksud zahir batin ni ialah apa? Kita pegang dia pun tak, walaupun basah, tangan kita tak jadi najis. Yang batin ni macam mana? Kita boleh bawa sembahyang, dia tu sendiri dah jadi suci dah. Maknanya kalau kita nak pakai baju kulit,
dibeli daripada Sepanyol tadi tu ataupun Mexico, boleh sah sebab dia tak najis dah. Itu maksud dia. Pakai tali pinggang kan, biasa tak tali pinggang kulit, kira boleh dah. Kira sebab apa dipanggil telah halal, telah suci zahir dan batin. Tapi syarat dia tu bukan apa ni, bulu, kulit kulit saja. Kalau ada bulu-bulu tak boleh, tu cerita lain pula tu. Tu habis cerita tu pasal ad-dibar. Jadi asasnya ialah kerana Nabi SAW lah yang sebut tadi tu, iza dubiral ihabu faqad tahura. Apabila telah disamak al-ihab, ihab tu makna kulit binatang yang mati, maka dia telah menjadi suci. Okey, tu setakat tu dulu lah. Wallahu a'lam bissawab. Jadi kalau ada apa-apa lah lepas ni lah, insyaAllah kita nak sembahyang isyarat kan, insyaAllah. Jadi terima kasih banyaklah, insyaAllah. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Jadi kita tangguh dulu kelas kita pada malam ni dengan membaca surah Wal Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.